اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Sabahun Nur, Sabahul Khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-698. Kita bertemu dalam pertemuan yang kita adakan setiap pagi jam 8.30 pagi. Dengan niat mudah-mudahan kita beroleh pengajaran daripada Al-Quran, kita dapat lebih memahami kalam Allah, kita dapat membawa dalam kehidupan kita Al-Quran, mudah-mudahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang berada di ruangan komen. Terima kasih Muhammad Haziq, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua yang berada dalam komen. Masya Allah, terima kasih Muhammad Haziq. Ada Muhammad Haziq, Sharifah Noh, Az-Zahra, Cik Yah, Umiza, Nurjahan dan juga semua sahabat-sahabat yang lain yang berada di ruangan TikTok yang memberi salam, dan juga kepada semua. Begitu juga yang berada di ruangan Facebook. Ahlan-ahlan Nur Aini, Zulkifli Abdul Rahman serta Nazlina, Roslina, Wan Muhammad Suib, Kak Kamiza, Fauzan Muhammad dan juga sahabat-sahabat yang Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Muhammad Haziq. Moga Allah kurniakan dan limpahkan dengan keberkatan, kebaikan, sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat, dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Lalu pada siri yang ke-698 ini kita telah tiba pada muka surat 188 pada surah yang ke-9 At-Taubah pada ayat yang ke-10. Pada ayat yang ke-10. Lalu setiap hari kita akan baca satu ataupun dua ayat. Walaupun sedikit yang kita baca, namun sedar tak sedar kita dah tiba pada muka surat 188 pada surah yang ke-9 ayat yang ke-10. Jom kita lihat ayat pada hari ini. Ayat pada hari ini tak panjang. Kalaulah sempat kita akan cuba baca dua ayat. Maka pada ayat yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10. Sama-sama yang ada Al-Quran untuk buka, kita baca sama-sama kerana janji Nabi setiap satu huruf diberikan 10 hasanah. Man qara'a harfan min kitabillah, sabda Nabi, barang siapa membaca satu ayat daripada kitab Allah, dan tak ada orang pun baca satu huruf, tak ada orang pun baca satu huruf. Selalunya kita baca beberapa huruf, tapi barang siapa yang membaca satu huruf, setiap satu huruf Allah kurniakan 10 hasanah. Dan kita nak baca ayat yang ke-10 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Sadaqallahul azim. Satu ayat yang pendek. Jika sempat kita akan baca juga ayat yang ke-11.
Maka pada ayat yang ke-10, seperti biasa kita nak ulang kaji satu hukum tajwid. Yang kita nak lihat pada hari ini adalah perkataan mukmin. La yarqubuna fi mu'min. Pada mukmin adanya huruf mim. Maka huruf mim bagaimanakah makhrajnya? Kata para ulama tajwid, makhraj mim adalah apabila kita rapatkan kedua-dua bibir. Kita rapatkan kedua-dua bibir. Maka bila kita rapatkan kedua-dua bibir, maka daripada situ keluarnya huruf mim. Amman, amman, ma, mi, mu. Maka rapatkan kedua-dua bibir dan beserta kena ada suara daripada hidung. Kena ada suara dengung daripada rongga hidung. Maka makhraj mim dia ada kaitan dengan bibir dan dia ada kaitan dengan suara daripada hidung. Walaupun bukan dalam keadaan kita baca gunnah dua harakat, dia tetap kena ada sedikit suara dengung daripada hidung. Itu adalah makhraj mim. Dan pada perkataan ini, yang kita nak beri perhatian adalah fi mu'min, mu'min. Ramai yang membaca mu'min kadang-kala. Dalam keadaan sebenarnya, bunyi yang sepatutnya adalah mu'min. La yarqubuna fi mu'min. Mim baris depan bunyinya adalah mu'min. Maka ini adalah ulang kaji tajwid yang kita buat pada hari ini. Jom kita lihat terjemahan. Apakah terjemahannya? Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Kita baca terjemahan dulu. La yarqubun. Firman Allah, orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian ini, mereka tidak memelihara. La yarqubun, la yura'un. Mereka tidak memelihara. Mereka tidak menjaga. Fi mu'min, pada urusan orang beriman, illa sebarang berkaitan janji. Wala zimmah, dan illa sebarang berkaitan keluarga. Wala zimmah, dan sebarang perkara berkaitan janji. Maksudnya orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian dengan Nabi pada waktu tersebut, sebenarnya mereka tak pedulikan pun orang beriman. Mereka tak peduli pun. Walaupun ada hubungan keluarga, mereka tak pedulikan pun. Walaupun ada perjanjian, mereka tak pedulikan pun. Maka Allah panggil mereka ini, yang sikap teruk ini, dengan firman-Nya, wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itulah golongan-golongan yang melampaui batas. Mereka ini adalah golongan-golongan yang melampaui batas. Maka ini terjemahan dia. Apakah ringkasan pengajaran tadabbur yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-10 ini? Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10, la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Dalam tafsir Al-Wasil, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menerangkan bahawa kenapa Allah suruh memutuskan perjanjian dengan golongan musyrikin yang mereka ini telah melanggar perjanjian. Maka timbul soalan, kenapa tak bagi mereka peluang? Kenapa tak bagi mereka peluang? Kenapa nak putuskan perjanjian? Kenapa tak cuba buat perjanjian baru? Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan pada ayat yang ke-10 ini sebabnya. Antara sebabnya adalah mereka ini, orang yang Allah suruh putuskan perjanjian, mereka ini sebenarnya tak pedulikan pun orang-orang beriman. Walaupun orang beriman itu ada hubungan keluarga, mereka tak menghormati pun hubungan tersebut. Walaupun buat perjanjian baru, mereka tak peduli pun perjanjian baru. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-10. Allah menerangkan kepada orang beriman apa sebab Allah suruh memutuskan hubungan dengan orang yang telah kerap kali melanggar perjanjian. Walaupun kita rasa kesiannya, kan kalau kita baca ayat yang ke-5, kesiannya Allah suruh ambil tindakan yang tegas ke atas mereka. Tapi Allah terangkan, mereka ini kalaulah kamu ada hubungan keluarga pun, mereka tak peduli.
Kalaulah buat perjanjian baru pun, mereka tak peduli. Maka ringkasan ayat yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada umat Islam kenapa Allah suruh memutuskan perjanjian dengan orang-orang yang telah melanggar begitu banyak kali perjanjian, kerana sebabnya mereka tak peduli pun kalaulah ada hubungan keluarga ataupun kalaulah buat perjanjian baru, mereka tak peduli pun. Maka itu adalah satu perkara. Dalam tafsir Ma'ariful Quran, maka diterangkan ringkasan yang lain, yang mana sebenarnya Allah nak menerangkan, kalaulah kamu buat perjanjian baru dengan mereka pun, mereka tetap akan melanggar perjanjian tersebut. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan firman-Nya, la yarqubuna fi mu'min. Mereka tidak akan menjaga, la yarqubun, menjaga, menghormati apapun berkenaan tentang orang beriman. La yarqubuna fi mu'min. Mereka tidak akan menjaga, menghormati mukmin apapun berkaitan dengan orang beriman. Illa, sama ada hubungan keluarga yang ada, mereka tak peduli pun. Wala zimmah, buat perjanjian baru pun, mereka tak peduli pun. Maka daripada sini pengajaran yang pertama adalah Al-Quran menerangkan bagaimana sebenarnya adanya manusia yang benci mereka tahap begitu. Benci mereka. Dan ada manusia yang benci mereka bukan kerana kita ada buat salah pun kepada mereka. Mereka tetap benci. Ini pengajaran ayat ini. Sebab itu Allah berfirman, la yarqubuna fi mu'min. Asalkan beriman je, walaupun kita tak buat salah dengan dia, kita tak buat apa-apa pun padanya, kita tak lakukan apa-apa kejahatan pun pada mereka, tapi mereka benci. Maka pengajaran daripada la yarqubuna fi mu'min, bahawa adanya orang yang benci hanya kerana beriman, hanya kerana orang Islam, hanya kerana beriman, hanya kerana begini, nak menunjukkan bahawa manusia itu apabila benci, maka dia sanggup melakukan apa pun. Dia sanggup melakukan apa pun. Illa, walaupun keluarga. Apabila dia benci. Maka pengajaran yang pertama adalah manusia untuk dia benci, dia tak perlu pun seseorang itu ada buat jahat ataupun benda tak elok kepadanya. Dia tak perlu pun. Macam kita tengok Nabi SAW kan. Nabi SAW ni contoh manusia yang paling baik akhlaknya. Paling baik. Sebab dalam hadis pun Nabi sebut, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak paling baik adalah Rasulullah. Akhlak paling sempurna. Tetapi akhlak paling sempurna pun berapa ramai orang yang bencikan Nabi. Maka sebab itu pengajaran yang pertama yang kita belajar daripada la yarqubuna fi mu'min, bahawa tak perlu buat jahat kepada orang lain pun untuk seseorang itu benci kita. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa orang benci kita. Sebab kita tak boleh kawal hati manusia. Kita tak boleh kawal persepsi manusia. Kita tak boleh nak kawal siapa yang suka dan benci kita. Cuma sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menjaga amalan supaya Allah jaga kita. Jaga amalan. Maka lepas solat, maka ayatul kursi. Maka pada waktu pagi dan petang, maka baca ayat-ayat Al-Quran. Sebelum tidur, maka baca 3 kul. Sebelum masuk ke rumah dalam hadis, maka baca ayatul kursi. Ini semua adalah pemeliharaan. Sebab kadang-kadang ada orang kata, saya bukan ada musuh pun. Saya tak ada buat salah dengan sesiapa pun. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa pada zaman Nabi SAW, maka para sahabat dan Nabi dibenci hanya kerana beriman. Tak ada buat salah pun. La yarqubuna fi mu'min menjadi pengajaran kepada kita bahawa manusia boleh benci tanpa ada sebarang sebab pun. Tanpa ada sebarang kita buat salah kepada mereka pun. Maka sebab itu penting untuk kita melindungi diri kita dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW.
Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas jika belum. Kalaulah rasa bermanfaat. Maka itu pengajaran yang pertama. Kalaulah kita lihat perkataan berikut, illa, Allah tegaskan, mereka ini tak menghormati orang beriman walaupun keluarga. Illa, walaupun keluarga. Maka menjadi pengajaran yang kedua buat kita, bahawa seseorang itu apabila dia benci, dia sanggup melakukan apa pun walaupun ada hubungan keluarga. Walaupun ada perjanjian yang dibuat, walaupun keluarga. Sebab itu kadang-kala kita lihat yang menjatuhkan sebahagian orang adalah keluarga dia sendiri. Keluarga dia sendiri. Walaupun orang tu tak buat apa-apa benda buruk pun pada orang tersebut. Bahkan ada orang dia siap tolong lagi keluarga yang menjatuhkan dia. Dia siap bantu, dia siap tolong. Tetapi manusia ini bila dia benci, satu, dia tak perlu sebab. Manusia ini apabila dia benci, dia tak kisah walaupun ada hubungan keluarga. La yarkubuna fi mu'min illa. Sebab itu Allah terangkan, kenapa kena putuskan hubungan dengan mereka ni? Sebab mereka tak kisah walaupun ada hubungan keluarga, wala zimmah, dan mereka tak kisah walaupun buat perjanjian yang baru. Maka sebab itu banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat ini. Maka sebab itu pengajaran yang kedua, kadangkala bila adanya kebencian yang kita pun tak tahu sebab apa, itu adalah disebabkan hati manusia itu sendiri. Hati manusia itu sendiri. Kadangkala kita tak buat salah pun, kita tak buat benda teruk pun, tapi mereka dah benci. Sebab itu pengajaran dia adalah sentiasa lindungi diri kita dengan amalan. Tapi kalaulah Allah tetap nak berlaku, maka itu adalah ujian daripada Allah untuk kita. Nabi SAW pun walaupun dengan begitu banyak amalan yang Nabi buat, Nabi SAW tetap kena sihir dengan Labid bin A'sam, seorang munafik yang menzahirkan keislamannya dalam keadaan dia bencikan Nabi SAW. Dan yang kedua kita belajar tadi, maka walaupun keluarga, tapi bila dah ada benci, la yarkubun, firman Allah, mereka tak menghormati pun hubungan keluarga tersebut. Itu adalah kesan daripada benci. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada ayat ini, bagaimana apabila seseorang itu la yarkubun, dah tak menghormati kita. Apabila seseorang itu dah tidak menjaga hubungan keluarga dan janji dengan kita, maka apa patut kita buat? Apa Al-Quran dah sebut dah pada ayat sebelum ini, pada ayat yang ke-7, pada ayat yang ke-8, kita perlu putuskan hubungan dengan mereka. Perlu. Tapi kalaulah pada waktu itu ada orang tanya, keluarga kot perlu ke putus hubungan? Kadangkala perlu apabila mereka telah melampaui batas. Kadangkala. Sebab itu macam golongan musyrikin, walaupun Nabi dah diajar dengan sifat pemaaf, walaupun Nabi dah diajar dengan dengan memberi peluang, walaupun kita lihat sikap dan sifat Nabi yang luar biasa, tapi ada ketikanya Allah menyuruh Nabi dan umat Islam perlu untuk putuskan hubungan. Dengan siapa? Dengan golongan yang macam ini, benci tanpa sebab, tidak menghormati kita, walaupun ada hubungan keluarga, walaupun ada perjanjian. Maka kadangkala kita perlu untuk putuskan hubungan dengan orang yang tidak menghormati kita. Tidak menghormati, maksudnya kebencian dia menjadikan dia banyak menyakiti kita. Dan ini kita patut ambil pengajaran. Dan ini yang kita nampak kadangkala banyak orang, kerana dia terlalu menjaga orang yang menyakiti dia, akhirnya dia sendiri yang terasa hati. Dalam keadaan dia tahu kalau kawan dia sedang ambil kesempatan ke atas diri dia, contoh kawan dia ambil kesempatan, tapi dia kata alah sayanglah nak putuskan hubungan, tapi tengah ambil kesempatan, kawan dia sendiri la yarkubun, tidak menghormati dia, last sekali dia yang terasa hati, dia yang hidup dalam sengsara. Kadang-kadang ada keluarga yang ambil kesempatan ke atas diri dia,
ambil kesempatan, gunakan. Contohnya, dalam isu semasa, kadang-kala gunakan nama dia untuk buat pinjaman, tak nak bayar contohnya. Jadikan dia sebagai guarantor, tapi tak nak bayar. Pinjam duit bukan sikit, tapi tak nak bayar. Setiap bulan pinjam, tapi dia tak nak putuskan. Walah, kesian keluarga. Tapi yang terasa hati siapa? Diri sendiri. Yang hidup dalam keadaan tertekan siapa? Diri sendiri. Ayat ini memberi pengajaran yang besar kepada kita bahawa orang yang tidak menghormati kita, yang mengambil kesempatan ke atas kita, kita perlu untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Tapi kalaulah mereka berubah menjadi baik, macam ayat yang ke-11, fa in tabu, kalaulah mereka berubah menjadi baik, maka layan dengan baik. Tapi kalaulah mereka ambil kesempatan ke atas kita, kita perlu untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Apabila mereka sendiri tak menghormati illa hubungan keluarga, wala zimmah, sebarang perjanjian, maka kita patut untuk memutuskan hubungan dengan orang yang seperti itu. Itu pengajaran yang ketiga. Dan pengajaran yang ketiga ni yang banyak berlaku kepada tuan-tuan, akak-akak, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, banyak ahli keluarga, kawan-kawan ambil kesempatan ke atas tuan-tuan dan akak-akak. Banyak orang-orang yang baik. Jenis orang yang lembut, mengaji, jenis orang yang jaga solat, orang yang baik, orang yang lembut, orang yang bersangka baik. Maka banyak orang ambil kesempatan, selalunya. Banyak orang yang saya jumpa, banyak ambil kesempatan. Dan dia pada waktu tu dia ambil kesempatan bukan sekejap. Ada yang setiap bulan dia ambil kesempatan. Dan dia masih tak nak putuskan hubungan daripada orang yang ambil kesempatan tersebut. Dia masih layan. Tapi yang merana siapa? Dirinya. Yang sengsara siapa? Dirinya. Dalam keadaan Al-Quran sendiri mengajar kepada kita, orang yang tidak menghormati dan menjaga kita, maka kita patut putuskan hubungan dengan mereka. Bukanlah selama-lamanya. Ayat yang ke-11 nanti kita akan baca esok. Fa in tabu, kalaulah mereka bertaubat, maka kita baik dengan mereka. Tapi kalaulah mereka ambil kesempatan atas diri kita, putuskan hubungan dengan mereka. Putuskan hubungan. Sebab mereka sendiri tidak menghormati illa kekeluargaan, wala zimmah, dan juga sebarang perjanjian. Mereka sendiri tak menghormati. Maka, dan yang merana siapa? Kita. Yang sengsara siapa? Adalah kita. Maka sebab itu ambil pengajaran daripada ayat yang ke-10 ini. Walaupun pendek, tetapi sangat besar kaitan dengan kehidupan kita. Sebab itu yang berlaku kepada Nabi SAW. Maka Kak Zakia kata benar, Kak Kamiza betul, Kak Ijra Zai betul. Itu adalah realiti yang kita boleh ambil pengajaran. Sebab ayat-ayat Al-Quran ni dia bukan sekadar untuk zaman Nabi SAW sahaja. Ianya adalah berterusan. Maka sebab itu ambil pengajaran. Maka ini adalah 3 pengajaran yang kita dapat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita, wa ulaika humul mu'tadun. Kenapa perlu putuskan hubungan dengan orang yang tidak menghormati perjanjian dan keluarga? Kenapa perlu putuskan hubungan dengan mereka? Maka Allah menerangkan, wahai manusia, wahai Nabi, wahai orang yang beriman, kerana hakikatnya wa ulaika, mereka itulah al-mu'tadun, orang-orang yang melampaui batas. Ada ke orang yang hutang dengan kita beribu tak bayar dan dia masih lagi minta tanpa perasaan malu? Ada orang yang macam tu. Ada orang macam tu, orang yang melampaui batas. Ada tak orang yang mana kita sampai jadi susah kerana dia sebab tolong dia, dan selama ni rupanya dia tipu kita. Dia hidup senang, boleh melancong, boleh tukar kereta, boleh bagi macam-macam kemewahan pada anak keluarganya daripada duit kita. Ada ke orang macam tu? Ada. Wa ulaika humul mu'tadun. Wujudnya manusia yang melampaui batas ni, yang dia langsung tak peduli tentang kita, tapi kita layan dia macam keluarga, kita layan dia macam kawan baik,
Tapi sebenarnya mereka adalah melampaui batas. Maka ini realiti dunia. Wa ulaika humul mu'tadun. Macam contoh, ada yang kata berpuluh tahun. Masya Allah, berpuluh tahun. Maka bukanlah pada waktu itu saya mengajar untuk memutuskan hubungan. Tetapi sebenarnya orang yang tidak menghormati kita, kita tak sepatutnya mempunyai hubungan dengan mereka. Tak sepatutnya mempunyai hubungan dengan mereka. Sehinggalah mereka benar-benar menghormati kita. Mereka benar-benar menjaga hubungan keluarga dan perjanjian dengan kita. Sebab kenapa? Allah berfirman, wujudnya manusia yang melampaui batas. Baiknya Nabi SAW, pemaaf, beri peluang. Maka ada manusia yang ambil kesempatan. Maka Allah terangkan kepada Nabi, adanya wahai Muhammad, al-mu'tadun, golongan yang melampaui batas. Yang kita perlu bezakan siapa yang patut kita beri peluang memaafkan dan siapa yang patut kita kenal. Itulah sikap dia yang melampaui batas. Dan orang yang melampaui batas ini apa yang patut kita buat? Putuskan hubungan dengan mereka. Kalau zaman kita ni contoh dia bagaimana? Blok nombor dia. Jangan bagi dia berhubung dengan kita. Blok nombor dia. Kalaulah dia nak jumpa, kata kita tak ada masa dengan dia. Sampai bila? Sampailah dia benar-benar bertaubat. Dia bayar balik hutang tersebut. Dia bayar balik ganti rugi kepada apa yang dia telah lakukan kepada kita. Sebab realitinya pengajaran yang keempat, al-mu'tadun. Sebenarnya ada orang yang melampaui batas di dunia ini. Dan mereka kadang-kala adalah daripada orang-orang yang ada hubungan dengan kita. Orang yang dekat dengan kita. Maka ini adalah ayat yang ke-10 yang sebenarnya banyak pengajaran untuk realiti semasa kita yang kita boleh bawa dalam kehidupan, yang kita boleh amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pemahaman Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu Kak Habibah kata, kadang-kala dengan keluarga dan sahabat-sahabat baiklah yang susah nak tuntut hutang. Betul. Tapi sebenarnya nak panggil sahabat baik pun dah rasa berat hati. Sebab dia ambil kesempatan ke atas kita. Sahabat tak begitu. Sahabat tak begitu sifat dia. Kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW, contohnya macam contoh Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Ar-Rabi' nak bagi separuh harta. Ini kisah sahabat. Nak bagi separuh harta. Dia tolak sebab dia tak nak ambil kesempatan. Orang yang ambil kesempatan, kadang-kala tak layak pun kita panggil sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang yang patut kita merasakan adanya hubungan. So mereka dah ambil kesempatan. Kalau sekali, mungkin kita boleh bersangka baik. Tapi kalaulah berkali-kali, ada orang setiap bulan, bertahun-tahun, maka sebenarnya kita sedang dipermainkan. Dan sepatutnya perlu diputuskan hubungan tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah adanya manfaat, adanya kebaikan. Kita sambung ayat yang ke-11 esok tentang kalaulah orang yang teruk ni dah bertaubat, maka apa yang patut kita buat. InsyaAllah kita jumpa esok. Terima kasih semua. Saya minta maaf semalam saya tak sempat nak buat. Saya minta maaf sangat-sangat. Semalam tak sempat nak buat. Tapi insyaAllah malam ni saya ke Johor lepas Isyak sebab ada program. Tapi insyaAllah saya harap esok kita tetap akan dapat buat insyaAllah daripada Johor. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Doakan perkongsian yang kita buat jam 6 petang dapat dimulakan semula. Masih lagi tengah menyusun balik jadual-jadual yang lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.